Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin 4 hari bulan 5. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Apa khabar? Hai Geshela, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dapat satu soalan yang bagus hari ini dari Atlia yang berasal dari Latvia. Marilah kita dengar. Nama saya Atlia dari Atlia. Saya biasanya bila tanam benih, kami anggap orang lain bagai tanah untuk semayan. Tapi saya tertanya-tanya, bolehkah kami anggap haiwan-haiwan, serangga-serangga, burung-burung, tumbuh-tumbuhan dan alam semula jadi sebagai tanah semayan. Kami bantu dan tak cedera mereka. Jadi, jika kami buat ini, adakah dah tanam benih? Ada kesankah? Tak. Ya, saya suka soalan ini. Ini soalan yang sungguh hebat. Tuan, anda nak mulakan? Baik. Saya nak bincangkan tentang beberapa praktis dari 10 sifat kebaikan tu. Tapi dengan haiwan sebagai subjek. Sebagai contoh, sifat yang pertama ialah melindungi nyawa. Jika anda melindungi nyawa haiwan, anda telah tanam benih supaya berada di tempat yang selamat. Dan selepas tu mungkin benih itu akan bantu anda semasa anda dalam sesuatu yang berbahaya. Selain itu, satu sifat lagi ialah bertutur lembut dan manis dengan orang lain. Kat sini kita cakap lembut dengan haiwan. Apabila bercakap lembut dan baik dengan haiwan, lalu anda dengar percakapan anda diri sendiri dan tertanamlah benih yang bagus. Dengan tu orang lain akan layan anda dengan baik pada masa yang akan datang. Itulah dua idea yang saya ada. Jadi apakah pendapat anda, Victor? Saya rasa kita juga boleh tanam benih dengan alam semula jadi dan haiwan-haiwan kerana mereka adalah sebahagian daripada persekitaran kita kan. Jadi haiwan-haiwan juga adalah makhluk hidup yang juga ada emosi dan perasaan. Jadi apabila kami menjaga persekitaran dan alam semula jadi, kami dah bantu orang lain di sekitar kerana kita tinggal di planet yang sama kan, dalam alam sekitar yang sama kan. Saya terfikir tentang dua contoh. Dalam buku Purba tertulis janji-janji Sami dan Biarawati. Terdapat beberapa bahagian yang menarik. Contohnya, sebagai seorang Sami, anda harus ada beberapa peralatan yang standard. Perlu ada jubah bawah yang kelihatan seperti skirt, selendang panjang di mana anda dapat gunakannya sebagai beg tidur waktu malam di bawah pokok, dan sebuah mangkuk sedekah dan satu penyekat, sejenis penapis yang sepatutnya dibawa sepanjang masa. Semasa minum air dari anak sungai, anda kena tapis air dulu supaya tak terbunuh serangga-serangga yang halus di dalam air itu. Jadi, semua Sami harus bawa penapis air itu ke mana-mana saja. Jadi, saya rasa itulah penghormatan kepada nyawa yang kecil dan kesannya agak kuat untuk kesihatan anda. Contoh lain yang saya terfikir tentang janji-janji tersebut ialah kami dilarang potong pokok yang hijau atau tanaman yang hijau tanpa upacara khas. Mereka bertanya mengapa? Dan jawapannya lah, kita semua bergantung kepada tumbuhan ni. Manusia, haiwan-haiwan dan semuanya. Lagi tanaman itu juga adalah tempat tinggal haiwan-haiwan kecil. Jadi Sami dilarang
memotong tanaman hijau tanpa peperiksaan teliti serta pertimbangan atas kesan terhadap persekitaran. Saya rasa soalan ini sangat cool kerana benih kecil akan beri hasil yang besar. Dan saya rasa inilah dua contoh di mana kita harus berhati-hati dengan makhluk-makhluk yang mikroskopik itu. Ini adalah karma yang agak kuat. Saya rasa penting juga untuk menetapkan niat kami untuk menjaga haiwan-haiwan dan alam sekitar. Kerana setiap kali anda menjaga haiwan dan alam semula jadi, anda memerhatikan diri anda. Anda melayan anjing dengan baik. Anda sedang mendengarkannya sendiri. Dan ini tertanamlah benih dalam minda anda. Jadi jika anda berniat baik dengan anjing anda atau burung-burung atau dengan bunga-bunga atau tumbuh-tumbuhan, anda dengar dan merhatikan diri anda lakukan sesuatu yang baik. Ya, selain itu, jika anda bersimpati dengan masalah-masalah orang lain serta haiwan-haiwan, bukan peliharaan anda sendiri. Mungkin haiwan di tepi jalan, dan jika anda ternampak anjing itu berjalan-jalan di jalan, mungkin anda boleh menjaga anjing itu lalu memberikannya makanan. Kesemua ini juga adalah contoh yang praktikal di bandar-bandar besar yang kami tinggal. Saya nak tanya Gesh Michael, setiap kali kami mengajar 4 langkah ni, kata sebut tanah yang subur untuk tanam benih hanya pada manusia. Tapi sekarang kami sedang membincangkan tentang alam semula jadi, haiwan. Kenapa begitu ya? Sebenarnya saya dapat beri jawapan ataupun contoh yang indah di sini. Dahulu ada seorang putera yang bernama Besar Hati. Mungkin anda pernah dengar ada sebuah wayang yang bernama Hati Hebat. Tapi kisah ni begini. Seseorang putera yang bernama Besar Hati pergi ke hutan dan terjumpa seekor ibu harimau yang baru beranak 4 ekor anak harimau. Ibu tu tak dapat cari makanan dan hampir mati kelaparan. Anak-anaknya cuba minum susu, tapi tiada susu. Jadi putera ni buat keputusan untuk mengorbankan tubuh diri sendiri kepada ibu harimau tu. Putera ni berbaring di sebelah harimau, tapi harimau tu terlalu lemah untuk makan tubuhnya. Jadi putera bangun, ambil kayu pokok dan menjala tubuh sehingga banyak darah mengalir keluar. Kemudian putera berbaling balik di sebelah ibu harimau agar harimau dapat jilat darahnya. Bila harimau menjadi semakin kuat, ia makan tubuh putera tu. Pada ketika tu, putera berdoa bahawa apabila menjadi Buddha, kemudian kalian semua akan jadi pelajar pertama saya. Oleh kerana doa tu, bila putera menjadi Buddha di dunia, beliau ada 5 orang pelajar yang pertama. Pelajar pertama ialah ibu harimau dan 4 anak harimau tu. Jadi, anda mesti dapat hasil yang sangat baik dari benih bantu harimau, bantu haiwan. Ya, bantulah haiwan-haiwan dengan motivasi yang kuat. Seperti kisah ni, seolah-olah anda boleh jadi Buddha dari benih bantu haiwan tu. Dengan bantu haiwan. Ya, saya rasa haiwan dan manusia adalah sama. Kami adalah sama, tapi kami ni ada kulit yang berbeza. Kami berjalan dengan 2 kaki dan bertutur bahasa-bahasa, tapi sebenarnya kita hampir sama atau sama sekali kan. Jadi menjaga haiwan dengan baik adalah seperti menjaga adik-adik saya atau ibu saya kan. Ya, terdapat segelintir orang di Amerika yang kata bahawa wabak virus ni adalah akibat ancaman kita pada haiwan. Wabak virus dan HIV. Saya pun terbaca artikel dari University Princeton semalam
Menurut artikel tu, semua virus baru-baru ni berasal dari daging, dari memakan daging haiwan dan sembelih haiwan dan mencedera haiwan untuk memakan daging. Saya terbaca dari seorang ahli biologi yang sangat terkenal di Princeton semalam yang mengatakan bahawa semua virus ni adalah berasal dari haiwan kerana kita bela mereka dan dapat dagingnya. Jadi, jika anda berbincang mengenai benih, maka adalah masuk akal untuk kita kata virus ni adalah kerana kita bela haiwan untuk daging, terutamanya bunuh haiwan liar untuk daging mereka. Ni tujuan utama virus-virus bermutasi di manusia. Apabila saya membaca ni, saya rasa bergetar. Oh my God, ni benar kan? Selain tu, jika anda berasa seronok melihat haiwan menderita dalam kesakitan, saya tahu masih ramai orang berseronok melihat haiwan dalam penderitaan. Rasa seronok ini juga tertanam benih tersebut tadi. Ya, kami sedang menerjemahkan sebuah buku dalam kelas penterjemahan. Oh, dalam pada tu, anda semua dijemput ke kelas penterjemahan kami. Anda boleh menghantar email kepada alamat ni. Anda dijemput datang. Terdapat 65 buah buku perubah dalam kelas penterjemahan yang akan bermula pada 19 hari bulan Mei. Semua orang dilalukan untuk mendaftar di sana ya. Kami baru siap menterjemahkan sebuah buku bulan ni yang bertajuk Karma Vivanga yang bermaksud pelbagai jenis karma dan ajaran Buddha mengenai perkara ni terhadap pelajarnya. Jadi seorang pelajar nak bertanya Buddha, apakah karma yang menyebabkan pendek umur atau kesihatan yang buruk? Jawapannya ialah membunuh orang atau harimau sendiri. Atau yang lebih teruk, membayar orang lain untuk membunuh kerana tertanam 2 biji benih yang buruk tu. Jadi, salah satu ialah anda menyebabkan orang lain tanam benih buruk dan anda sendiri tanam benih buruk tu juga. Beliau juga kata jika beri galakan dan ucapan tahniah kepada orang lain, contohnya kepada askar di Amerika yang tembak ramai orang, penembak tepat yang membunuh ramai orang tu, dan mereka akan berkata kepada askar tu, oh anda wira sangat berani. Jika anda meraihkan untuk orang yang telah banyak membunuh, anda juga ada karma itu. Sesuatu yang menarik yang terdapat di sebuah wayang terkenal yang bercerita mengenai penembak tepat tu Amerika di Timur Tengah. Dalam wayang tu, dia kembali ke Amerika dan beberapa orang lelaki minta dia mengajar mereka bagaimana menembak. Selepas latihan menembak, salah seorang lelaki tu berpusing dan tembak penembak tepat tu dan bunuhnya. Itulah cara dia mati. Inilah karma yang sungguh luar biasa. Ia beri galakan kepada orang lain, tonton pertunjukan haiwan saling membunuh sama seperti ini ya. Saya nak tanya juga tentang kelakuan orang-orang asli. Mereka korbankan haiwan dengan cara yang lain dari orang bandar. Mereka berdoa untuk pengorbanan haiwan kerana perlu makan haiwan tu agar dapat terus hidup mereka. Jadi karma dan benih yang ditanam itu mungkin berbeza kan? Saya ini juga tercatat dalam buku Karma Vivanga dalam teks yang sama. Sebuah cerita yang sungguh menggerikan hati. Seorang Arya, iaitu seorang yang beroleh sunyata. Beliau berdiri di tepi jalan, seekor lembu jalan menuju arahnya dan beliau mula menangis. Rakan-rakan bertanya mengapa beliau menangis. Beliau tak mau beritahu di khalayak ramai, maka mereka pergi ke tempat yang terasing. Lalu beliau masuk dan cakap, ini kali keempat lelaki ini disembelih sebagai seekor lembu. Ini adalah kali keempat dan
ia kena sembelih dalam beberapa minit kemudian sebagai pengorbanan. Dan kemudian mereka tanya, mengapa 4 kali? Arya tu kata kerana lembu tu telah banyak kali mengorbankan lembu-lembu dalam hidup sebelum ni sebagai seorang manusia. Dia pula suruh anaknya untuk lakukan perkara yang sama setelah dia meninggal dunia. Jadi lembu pertama yang anaknya korbankan ialah ayahnya sendiri yang meninggal. Lembu tu ayahnya. Anak tu mengorbankan ayahnya sebanyak 4 kali kerana ayahnya suruh korbankan lembu tu. Jadi lihat, saya tinggal di Arizona, kami ada haiwan liar di sini seperti rusa di halaman depan saya. Dan setiap hari mereka akan datang ke rumah saya. Saya teringat kata-kata ayah saya. Dia kata teruk untuk bunuh rusa. Tapi lagi teruk jika selepas bunuh, kita tak makan rusa itu. Ini membazirkan nyawa mereka. Ya, marilah kita buat rumusan. Marilah kita beri beberapa petua macam mana nak lakukan tu. Jadi siapa nak bermula? Kami perlu 3 petua. Huan tolong mulakan ya. Ya, petua saya iaitu penting untuk melindungi hidup haiwan seperti bincangkan. Ambil berat masalah-masalah haiwan, bukan saja masalah manusia sahaja. Dan juga bertutur lembut dan sopan semasa anda bercakap dengan haiwan walaupun ia adalah serangga atau apa-apa saja. Bercakap dengan baik walaupun ianya seekor laba-laba. Pendapat saya ialah tentang beg plastik. Semasa saya di Perancis, saya beli beberapa benda seperti kosong dan saya minta nak sebuah beg plastik. Mereka kata tak jual beg plastik kerana ia akan mengancam lautan. Dan saya fikir, wow, saya dah guna beg plastik sepanjang hayat saya. Sepanjang 67 tahun. Mungkin 10,000, 50,000 beg plastik masih ada dalam lautan. Jadi saya fikir untuk menghormati ekologi dan lakukan benda-benda kecil di rumah, jangan gunakan beg plastik. Saya suka cadangan anda. Betul saya ialah bergembira terhadap perkara yang saya buat untuk menjaga haiwan-haiwan dan alam semula jadi serta raikannya pada masa malam. Saya suka menjimatkan air. Saya benci ketika orang membazir air. Setiap kali saya menjimatkan air, saya berfikir untuk generasi yang akan datang. Saya terfikir anak-anak saya ada 2 orang anak. Saya juga terfikir cucu cicit saya yang akan guna air yang saya jimatkan sekarang. Jadi cadangan saya ialah bergembira dengan perkara ni dan berfikir anda dah bantu ramai orang dan haiwan-haiwan serta raikannya dengan meditasi kopi pada waktu malam. Ya, itu sangat cool. Ya. Untuk rancangan esok, kami ada Jean dan Kelly. Ada apa-apa pengumuman ke tak? Ya, kami masih sedang cari muzik. Jika anda nak hantar muzik mix Spotify, sila hantar ke alamat ini, iaitu musicmix@diamondcuterinstitute.com. Setakat ni kami ada senarai muzik yang sangat bagus. Kami pun ada masalah untuk memilih mana satu. Dan saya juga rasa sangat gembira dapat seorang penonton dari Latvia. Dan harap ini kali pertama dan sungguh gembira dan berharap lebih penonton-penonton dari Latvia akan hantar soalan mereka kepada kami. Kami ada soalan yang agak bagus untuk esok. Marilah saya tunjukkan soalan ini untuk hari esok. Hai Geshe-la, nama saya Kind. Saya berasal dari Vietnam. Kami sangat suka pengajaran anda. Soalan saya adalah tentang hutang. Soalan pertama, apakah karma yang menyebabkan kami berhutang? Soalan kedua, apakah penyelesaiannya? Terima kasih. Bye-bye. Saya tak pasti anda ada jelas. Tak apa. Ni
Okey, terima kasih dan jumpa lagi pada hari Rabu. Bye. See you. Bye-bye. Bye. Thank you, Juan and Victor. Thank you for having us again. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.